Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, insyaAllah untuk video kali ini Ustazah akan sambung ulang kaji akidah bagi bahagian yang kedua, insyaAllah. Baik, bagi bahagian yang kedua, Ustazah akan sambung untuk tajuk beriman kepada Allah, iaitulah 8 sifat wajib bagi Allah yang telah pun kita pelajari. Kita akan ulang kaji sama-sama. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat, ya, dan seterusnya adalah tajuk beriman kepada qada dan qadar, insya-Allah. Jadi kita akan go through dan belajar satu ulang kaji sama-sama satu-satu daripada 3 tajuk yang berbaki ini. Baik, kita masuk yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Okey. Dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Okey. Sifat wajib bagi Allah ada 20 semuanya, kan? Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalamun, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu 20 yang wajib kita tahu juga. Okey. Tapi untuk silibus kita akidah, kita pelajari 8 daripada 20 sifat wajib ini. Okey. Yang kedua, setiap orang Islam wajib beriman dengan sifat wajib Allah. Okey. Dia punya hukum satu, wajib. Tak ada sunat, tak ada makruh, tak ada harus. Okay, wajib. Setiap orang Islam kita wajib beriman dengan sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Allah tidak ada sebarang kelemahan. Allah maha berkuasa. Okay? Allah maha esa. Baik, kita akan go through satu-satu sifat wajib bagi Allah. 8 yang kita kena pelajari dan kena ingat ni. Okey. Kita masuk satu-satu secara ringkas, okey, untuk ulang kaji kita ni. Baik. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yang kita kena tahu, yang kita telah pelajari adalah baqa, betul kan? Baqa. Baqa bermaksud Allah Maha kekal. Okey, Allah Maha kekal. Allah kekal selama-lamanya, tidak akan binasa seperti makhluk, ya. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan lah. Kekal lawannya fana. Fana ni maksudnya binasa. Allah tidak binasa. Okay? Itu mustahil. Okay? Itu sifat mustahil. Baik. Yang kedua adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang bermaksud bersalahan dengan yang baru. Okay? Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk baru. Okay? Dan lawan dia atau sifat mustahil bagi mukhalafatuhu lil hawadisi adalah mumathalatuhu lil hawadisi yang bermaksud bersamaan dengan yang baru. Itu mustahil. Okey. Allah tak sama dengan makhluk. Okey. Baik. Yang ketiga pula adalah qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi bermaksud berdiri dengan sendiri. Lawan dia atau sifat mustahil bagi qiyamuhu bi nafsihi adalah qiyamuhu bi ghairihi, iaitu berdiri dengan bantuan. Allah tidak memerlukan pertolongan atau bantuan daripada makhluk, ya. Allah berdiri dengan sendiri tanpa bergantung kepada makhluk. Bahkan kita yang makhluk ni, manusia yang bergantung kepada Allah, yang berharap kepada Allah. Okey, itu qiyamuhu bi nafsihi. Yang keempat adalah wahdaniyah. Okey, wahdaniyah yang bermaksud Allah Maha Esa atau tunggal, satu. Wahid kat situ kan perkataan wahid. Okey, satu, wahdaniyah. Lawannya adalah ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Okey, Allah itu satu, Tuhan yang Esa. Tak ada 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau banyak, kita kucak-kacil lah. Okay? Sebabnya berebut nak kuasa, betul tak? Okay? Allah itu satu, tidak ada banyak lah, tidak ada berbilang-bilang. Yang kelima adalah qudrah. Qudrah bermaksud Allah Maha berkuasa. Okay? Lawan dia ajizun tu, lemah. Ajizun maksud dia lemah. Qudrah, Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa ke atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Okay? Baik, yang seterusnya nombor 6 adalah iradah. Iradah bermaksud Allah Maha berkehendak. Iradatun. Lawan dia karahatun, bermaksud terpaksa. Allah tidak terpaksa lah. Jika Allah nak sesuatu, bila Allah berkehendakkan kepada sesuatu,
Okey, bila dia nak jadi, jadilah. Kan ada ayat Al-Quran kan, kun fayakun kan, bila Allah nak, dia jadi. Macam tu. Okey. Semua yang berlaku kat dunia ni, kat muka bumi ni, semua atas kehendak Allah lah. Allah tidak terpaksa. Kalau terpaksa, itu lemah. Tapi mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat kelemahan. Yang seterusnya nombor 7 adalah ilmun. Ilmun bermaksud Allah Maha mengetahui. Okay, Allah tahu segala sesuatu perkara dekat muka bumi ni, yang telah, yang sedang, yang akan berlaku, semua Allah tahu kan. Lawan dia jahlun. Jahlun ni jahil atau tidak tahu. Okay? Itu mustahil. Okay? Allah Maha mengetahui. Allah yang mencipta makhluk, maka Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluk. Yang seterusnya adalah hayah. Okay? Hayah yang ke-8 kan. Okay? Yang terakhir kita pelajari kan dalam tahun 5. Hayatun bermaksud Allah Maha hidup. Lawannya mautun, mati. Okay? Allah Maha hidup. Allah hidup, kekal, tanpa ada permulaan dan akhir. Okay? Makhluk ada. Berbezalah kan. Hayah Allah Maha hidup. Dalam Al-Quran ada disebut dalam surah Al-Baqarah tu, ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay? Itu dalil. Di 8 dia kena ingat. Baqa' mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayah. Kena ingatlah 8 ni berserta dengan maksud dan juga lawan dia. Baik, ini adalah contoh soalan. Okay, kalau kita periksa bertulis, ini adalah antara contoh soalan yang popular lah untuk ditanyakan bagi tajuk ini. Tapi untuk MPKFA kita ni lisan kan, berkemungkinan kita akan ditanya macam ni. Berikan maksud iradah ataupun penilai, atau ustazah kalian boleh tanya apakah maksud kudrah, okay? Apakah lawan bagi sifat baqa', macam tu. Jadi kena tahulah tadi, kita kena tahu 88 tu, kemudian kita kena tahu maksud dan kita kena tahu lawan dia. Okay, boleh jadi ditanya begitu kalau lisan tu kan. Okay, jadi untuk soalan begini kita jawablah sama-sama. Iradah, kita kata sesuaikan pernyataan alif dan ba ya. Mana satu sifat wajib, mana satu sifat mustahil. Okay, iradah sifat wajib. Iradah bermaksud apa? Allah berkehendak. Okay, Allah Maha berkehendak kan. Kudrah Allah Maha berkuasa, jadi sifat wajib. Jahlun ni jahil ni sifat mustahil lah. Karahah terpaksa, sifat mustahil. Hayatun ini sifat wajib, iaitu hidup. Kena tahu ini pun sama padankan. Okay, baqa' maksud dia kekal, dia punya lawan, dia nak ni lawan ni, maksudnya mustahil lah. Yang mustahil ni lah, ini sifat wajib. Okay, baqa' maksud dia kekal, lawan dia fana. Hayah lawan dia mautun. Iradah lawan dia karahah. Ilmun lawan dia jahlun. Kudrah lawan dia ajzun. Kita dah ulang kaji tadi kan. Jadi beginilah bentuk soalan. Kalau lisan dia akan tanya maksud lah. Begitulah. Baik, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Okay? Malaikat yang perlu kita tahu ada 10. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Izrail, semuanya 10 malaikat. Kita hafal namanya. Okay? 10 malaikat tu kena hafal lah, kena tahu. Kemudian hukum beriman dengan malaikat adalah wajib. Tidak ada hukum lain. Kalau rukun iman, kita kena wajib beriman. Okay? Kemudian malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan yang terakhir, malaikat makhluk yang taat perintah Allah, tiada jantina, tidak makan dan minum, serta hanya beribadah kepada Allah. Baik, yang bertulisan biru ni, warna biru ni adalah ciri-ciri ataupun sifat malaikat lah. Okay? Baik, kita masuk pada tugas-tugas malaikat. Okay, kita tahu malaikat ada 10. Jadi setiap satu daripada malaikat ada tugas-tugasnya. Okay, kita go through satu-satu. Ni pun kena tahulah. Kena tahu sekurang-kurangnya kita kena hafal yang ini. Untuk tajuk beriman kepada malaikat ni. Baik, yang pertama, malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu. Okay, Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail menurunkan rezeki. Okay, Allah bagi rezeki, malaikat Mikail turunkan. Kemudian yang ketiga, malaikat Ridwan. Ridwan menjaga pintu syurga. Okay, yang keempat, malaikat Malik. Diberitakan bahawa malaikat Malik merupakan malaikat yang garang, rupa garang. Okay, menjaga pintu neraka. Okay. Yang kelima, malaikat Munkar. Munkar dan Nakir. Okay. 5 dan 6 menyoal di dalam kubur. Okay.
Seterusnya nombor 7, Raqib dan Atid. 7 dan 8, mencatat amal kebaikan, malaikat Raqib. Mencatat amal kejahatan, malaikat Atid. Ini yang sentiasa bersama dengan kita ni lah. Kan? Buat jahat catat, buat baik catat, macam tu. Jadi jaga-jaga nak buat jahat. Beringat kerana ada yang mencatat. Nombor 9, malaikat Israfil menyiap sangkakala. Dan yang 10, malaikat Israel mencabut nyawa lah. Okey, tidak cepat dan tidak lambat. Ini 10 malaikat dan tugasnya. Kena ingat, kena hafal. Okey. Boleh jadi ditanya. Okey, contoh kan lisan. Apakah tugas malaikat Ridwan? Kata cikgu, kata ustazah atau penilai. Jadi kita jawablah, malaikat Ridwan menjaga pintu syurga. Macam tu, kalau hafal dapatlah jawab. Baik, tadi kita dah belajar atau kita dah ulang kaji tentang malaikat. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar. Okey. Setiap orang Islam, kita lah wajib beriman kepada qada dan qadar daripada Allah. Okey. Apa maksud qada ni dan apa maksud qadar? Okey. Qada bermaksud setiap perkara yang telah ditentukan Allah terhadap makhluk sejak azali. Apa-apa saja perkara yang Allah dah tentukan daripada kita belum ada. Maksudnya sejak azali tu sebelum kita ada lagi. Allah dah tentukan. Itu qada. Okey. Qadar pula adalah pelaksanaan terhadap perkara yang telah Allah tentukan tadi. Pelaksanaan. Okey, dua ni kena hafal. Maksud qada dan qadar kena hafal. Okey, boleh jadi dalam ujian lisan kita ditanya berikan ataupun apakah maksud qada. Jadi jawablah, qada bermaksud setiap perkara yang telah Allah tentukan kepada makhluk sejak azali. Macam tu. Okey, ataupun nanti penilai akan tanya contoh, apa maksud qadar? Sebutkan. Okey, kita sebut pelaksanaan terhadap perkara yang telah ditentukan Allah. Macam tu. Contoh qada adalah kelahiran dan kematian. Itu contoh qada. Dah ditentukan. Okey, rupa paras, ketentuan rezeki, itu semua dah ditentukan Allah sejak daripada kita belum ada lagi. Sejak azali maksud dia. Kemudian qadar, contoh dia adalah contoh Pak Abu meninggal dunia pada umur 89 tahun kerana sakit tua. Nampak? Itu pelaksanaan. Okey, apa kaitan dia? Contoh umur 89 tahun meninggal tu telah Allah tentukan. Itu telah Allah qadakan, maksudnya telah Allah tentukan sejak azali. Allah laksanakan pada ketika Pak Abu ni umur 89, Pak Abu meninggal dunia. Macam tu. Okey. Itulah dia konsep qada dan qadar. Boleh faham ya? Yang penting hafal maksud dia. Maksud qada, maksud qadar. Kemudian hafal sekali contoh. Okey. Mana tahu dia minta contoh kan? Kita dah boleh jawab kalau kita dah hafal dan ingatlah faham. Baik, ini pun satu lagi daripada tajuk qada dan qadar yang memang kita kena ingat ni. Jenis qada. Jenis qada ada dua lah. Kan? Ni dah belajar, kita ulang balik ni. Okey. Kena ingatlah ni, jenis qada ada dua. Yang pertama adalah qada mubram dan yang kedua adalah qada mu'allaq. Apa maksud mubram? Maksud pun kena hafal. Kena ingat qada mubram bermaksud ketetapan yang pasti berlaku dan tidak berubah lah. Contoh dia apa? Setiap yang hidup pasti akan mati. Maksudnya kehidupan dan kematian tadi. Kemudian hari kiamat pasti akan berlaku. Cuma kita saja makhluk tak tahu bila. Okey. Kemudian rupa paras seseorang itu qada mubram. Ia dah berlaku dah. Okey, dan tidak ketetapan yang pasti berlaku dan tidak berubah lah. Qada mubram. Okey. Baik, qada mu'allaq adalah ketetapan Allah yang boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar manusia. Contoh dia adalah Ali rajin belajar. Okey, bila dia rajin belajar akan menjadi pandai lah. Itu usaha kan, ikhtiar. Kemudian peniaga yang bersungguh dan rajin akan mendapat keuntungan. Itu pun ikhtiar. Okey, ikhtiar. Bila kita berusaha dan ada ikhtiar, kemudian kita berdoa, ketetapan yang Allah tentukan, contohnya daripada gagal tadi kita boleh jadi berjaya. Sebab usaha, sebab doa. Okey, itu mu'allaq. Dua ni kena ingatlah, mubram, mu'allaq. Dan juga maksud dia. Itu pun kena ingat Okey, ini sebagai info tambahannya, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Apa dia? Yang pertama adalah usaha, okey, kemudian doa, kemudian tawakal, perkara baik, perkara buruk, redha. Ini semua perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey. Usaha dan doa itu salah satu daripada cara untuk kita merubah nasib. Okey, daripada contoh tadi gagal kepada berjaya, daripada miskin kepada kaya. Okey, itu contohlah dengan usaha dan doa. Okey, qada mu'allaq tadi kan. Kemudian tawakal. Bila kita dah buat sesuatu, kita kena tawakal lah.
kan. Contoh awak belajar pandai ni, belajar rajin-rajin ni, kemudian nak periksa, tawakal lah. Allah bantu insya-Allah, doa. Okey, perkara baik dan perkara buruk ini terjadi, boleh terjadi kepada kita. Kan, sebab ada ketentuan Allah tadi, qada tu. Okey, takdir tu kan, qada yang telah Allah takdirkan tadi. Bila berlaku perkara baik, maka bersyukur. Okey, bila berlaku perkara buruk, kita kena redha, kena sabar. Insya-Allah bila redha dan sabar, Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir redha. Redha tadi berkaitlah dengan perkara buruk. Okey. Redha tu maksudnya terima, ikhlas. Kan? Jadi ini semua adalah perkara yang sangat berkaitan dengan qada dan qadar. Kita sehari-hari menghadap pelbagai perkara. Jadi kenalah tawakal, sabar, redha. Okey. Buat perkara baik, maka akan dapat balasan yang baik. Begitulah sebaliknya juga. Okey, baik. Ini contoh soalan lah. Okey. Mungkin boleh ditanya untuk lisan kita. Okey. Soalnya, Idris seorang yang miskin, walau bagaimanapun beliau sentiasa bekerja keras untuk mengubah kehidupan keluarganya. Dibaca petikan, kemudian kita jawab berdasarkan petikan ataupun situasi itu kan. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan jenis qada. Nampak? Mungkin boleh ditanya dalam lisan begini, okay? Apa nilai bacakan petikan ke? Kemudian tanya begitu. Okay? Jadi qada kita tahu ada dua. Satu adalah qada mubram, satu lagi qada mu'allaq. Kan? Qada mubram ni tak boleh berubah, betul? Qada mu'allaq ni boleh berubah dengan apa tadi? Dengan usaha dan ikhtiar serta doa. Okey, jadi untuk situasi kat sini, dia miskin tapi dia nak berubah. Jadi bekerja keras lah. Jadi dekat sini jawapan dia adalah qada mu'allaq. Okey, kalau bertulis, kalau lisan, cakaplah qada tersebut adalah qada mu'allaq. Okey, macam tu. InsyaAllah. Baik, itu sahaja. Alhamdulillah telah habis pun slide dan pelajaran untuk ulang kaji pada kali ini. Saya harap agar anak-anak dapat sesuatu daripada slide ni dan nota ni. Ustazah berharap agar semua dapat jawablah insya-Allah untuk MP Kafah nanti. Kemudian bersedia dan rajin-rajin ulang kaji lah insya-Allah. Itu sahaja, wallahu a'lam. Hadza faqat minni. Jika ada lagi nanti video lain untuk mungkin kita nak buat ulang kaji lain ke, jawab soalan ke, Ustazah akan kongsikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang kaji.